Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih kepada anda yang sedang menonton kami di laman rasmi Jabatan Hal Ehwal Pelajar atau lebih dikenali sebagai JHEP UMS Official. Kita bertemu lagi pada hari ini 23 September 2021 pada hari Khamis dalam program Kupi-Kupi Budaya. Program ini dianjurkan oleh Bahagian Kebudayaan dan Kesenian Jabatan Hal Ehwal Pelajar Universiti Malaysia Sabah. Anda bersama saya Ana Rish atau lebih dikenali oleh pelajar-pelajar UMS kita Kak Ana dari Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Okey. Untuk yang baru menonton kami, bolehlah kita share kepada rakan-rakan di luar, okey, kepada semua teman-teman melalui laman rasmi Jabatan Hal Ehwal Pelajar JHEP UMS Official. Yang penting jangan lupa like and share dan juga subscribe di YouTube channel kami. Okey, kita tengoklah komen-komen Min. Min. Siapakah Min? Resti, kita punya pengelaras. Okey, hari ini anda bersama kami dalam program Kupi-Kupi Budaya membawakan sebuah tajuk menarik ya berkaitan tentang masyarakat Iranun yang akan disampaikan oleh kita punya pengkarya penari kita iaitu Muhammad Asnari Taim. Okey, sebentar sahaja lagi kita mohon untuk anda share terlebih dahulu kita punya program ini, program Kupi-Kupi Budaya. Kita share kepada rakan-rakan kita semua. Kerana apa yang menarik dalam program ini, di penghujung slot kita nanti ya, di penghujung program kita nanti kita ada quiz, okey, di mana hadiah wang tunai menanti anda yang menjawab dengan betul. Menarik kan? Hadiah wang tunai. Kita tengok dulu. Melalui YouTube channel kita masih memohon anda untuk share. Kita share sebelum kita ke tajuk yang sangat menarik pada pagi ini. Hari ini tajuk yang akan kami bawakan kepada anda, okey, dalam program Kupi-Kupi Budaya iaitu tarian Sumaranun, citra masyarakat Iranun. Saya pun baru tahu tentang tarian Sumaranun ni, okey, Iranun. Dan saya berbangsa Brunei. Kita sama-sama orang bilang mempelajari, okey. Kita sama-sama ambil berkongsi dan mengetahui tentang tarian-tarian masyarakat-masyarakat di negeri Sabah. Okey, untuk tajuk yang menarik ini, tajuk ini akan disampaikan oleh Encik Muhammad Asnari Taim, juga seorang pendidik, penari dan pengkarya. Sebelum saya mempersilakan beliau, saya ingin bacakan terlebih dahulu sedikit tentang profil beliau. Okey, Encik Muhammad Asnari Taim, anak kelahiran dari Kota Belud, Sabah. Mula berkecimpung dalam bidang seni tari di peringkat umuran kanak-kanak lagi. Penglibatan beliau dalam seni tari ini adalah pengaruh dari arwah atuk beliau yang juga merupakan seorang penari yang berasal dari Indonesia. Keaktifan beliau bermula usia 16 tahun sehingga kini. Mesti pandai menari. Okey. Dek kerana minat yang mendalam dalam bidang seni tari ini, beliau melanjutkan pelajaran dalam bidang seni kreatif meja tari di Universiti Malaysia Sabah pada tahun 2014. Alumni UMS kita, welcome back to UMS. Okay. Kini beliau sedang melanjutkan pengajian di peringkat master dalam bidang etnokoreologi tari di UMS. Wow, hebat. Beliau berkhidmat sebagai pensyarah sambilan di Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar UMS. Untuk itu saya persilakan
Encik Muhammad Asnari Taim dengan tajuk yang akan disampaikan, Tarian Sumaranun Citra Masyarakat Iranun. Dipersilakan. Baik, hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asnari Taim. Okey, pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak bahagian kebudayaan dan kesenian JHEP UMS ya, kerana memberi kesempatan kepada saya, memberi peluang kepada saya untuk berkongsikan kepada anda semua tentang topik yang akan kita bicarakan pada pagi ini, iaitu Tarian Sumaranun Citra Masyarakat Iranun. Macam yang tadi kita dengar daripada kita punya pengacara tadi, okey, yang mana Tarian Sumaranun ni tidak ramai yang mengetahui juga sebenarnya tarian Sumaranun ni, ya. Bukan kerana tarian ni tidak popular, tetapi tarian ini kurang dipersembahkan di atas pentas, ya. Paling tidak pun tarian ni hanya dipersembahkan dalam sekitar Kota Belud, macam begitu. Dan ada jugalah dipersembahkan di sekitar daerah-daerah lain. Cumanya tidak seaktif, ya, tidak seaktif dengan tarian-tarian tradisi yang lain. Baik, hari ini kita cuba merungkai Tarian Sumaranun Citra Masyarakat Iranun. Okey. Jadi saya bawakan kepada anda bila mana kita bercerita tentang Tarian Sumaranun, okey. Bila mana juga kita sentuh berkenaan dengan citra, saya bawakan pertama sekali kepada anda makna citra, ya. Saya bawakan kepada anda makna citra. Kenapa kita perlu memahami apa makna citra? Ya, kenapa kita perlu memahami makna citra? Karenanya, okey, kerana topik kita ni berkenaan dengan citra. Okey, Tarian Sumaranun Citra Masyarakat Iranun. Justru itu kita kena faham dulu apa itu citra. Jadi bila kita bincangkan tentang Tarian Sumaranun ini, anda faham apa sebenarnya yang hendak saya sampaikan di dalam topik kita pada pagi ini. Okey? Baik. Okey, saya teruskan dengan kita punya pemaknaan citra. Okey, saya bawakan kepada anda, ya, saya bawakan kepada anda tiga makna citra, ya, tiga makna citra. Yang mana yang pertama daripada Oliver, citra sebagai suatu gambaran, okey, citra sebagai suatu gambaran tentang mental, idea yang dihasilkan oleh imajinasi atau kepribadian yang ditunjukkan kepada publik oleh seseorang, organisasi dan sebagainya. Jadi daripada Oliver itu kita dapat key pointnya adalah citra itu adalah gambaran, ya. Kita pergi kepada Ardianto. Ardianto pula menyatakan bahawa citra adalah perasaan, gambaran diri publik terhadap perusahaan, organisasi atau lembaga. Kesan yang sengaja diciptakan dari suatu objek, orang atau organisasi. Daripada Ardianto itu pun kita boleh lihat bahawa citra itu merupakan satu gambaran, ya. Daripada Kamus Dewan edisi bahasa yang 2007. Citra itu memberi dua makna. Pertama, gambar, lukisan ataupun arca. Dan yang kedua, gambaran atau image pribadi seseorang. Jadi di sini, apabila kita bicarakan tentang citra, okay, kita melihat kepada ketiga-tiga makna ini yang saya bawakan kepada anda daripada Oliver, daripada Ardianto dan juga Kamus Dewan Bahasa kita. Dapatlah kita simpulkan bahawa citra itu memberi makna gambaran ataupun cerminan ataupun image, ya. Maksudnya di situ bila mana kita berbalik kepada topik yang akan kita bicarakan pada pagi ini, Tarian Sumaranun Citra Masyarakat Iranun. Jadi di situ saya akan bawakan kepada anda kita kupaskan bagaimana Tarian Sumaranun itu mencerminkan masyarakat Iranun itu sendiri. Okey? Baik. Kita pergi kepada slide yang seterusnya.
istilah Iranun. Okey. Pada awalnya saya berfikiran mungkin saya mau bawakan kepada anda berkenaan dengan latar belakang ataupun persejarahan masyarakat Iranun itu sendiri. Tetapi bila mana saya fikirkan balik, apabila kalau saya menyentuh berkenaan dengan sejarah, nanti kita akan mengambil masa yang panjang. Kan sampai besok pun kita tidak cukup waktu untuk kita bualkan kalau berkaitan dengan sejarah. Makanya saya bagi kepada anda ringkas ya. Saya bagi kepada anda ringkas makna di sebalik nama Iranun itu sendiri. Baik, saya bawakan juga kepada anda tiga daripada penulis kita. Pertama daripada Datuk Bandera, ya, tahun 1992. Yang mana kata dasar Ranun, okey, kata dasar Ranun, belum lagi Iranun ya, kata dasar Ranun bermaksud perasaan kasih sayang, ya, cinta, rindu dan keprihatinan. Apabila ditambah imbuhan ain menjadi Iranun, maka maknanya berkasih-kasihan. Tengok, daripada istilah Iranun itu pun, okey, daripada istilah Ranun itu pun dia memang sudah ada pemaknaannya yang memberi maksud berkasih-kasihan. Maknanya di situ kita boleh nampaklah, ya, kita boleh nampak masyarakat Iranun ni lebih kepada berkasih sayang, lebih kepada berkasih-kasihan, lebih kepada hidup harmoni sesama mereka lah dalam masyarakat Iranun. Baik, daripada Pikitingan dan Pandekar Mulia, istilah Iranun merujuk kepada the people of the beloved place, okey, iaitu perasaan rindu, ya, perasaan rindu kepada kampung halaman dan kepada orang-orang yang tercinta. Berbalik lagi kepada penulisan Datuk Bandera yang menyatakan bahawa Iranun itu maknanya adalah berkasih-kasihan. Bila kita tengok pada penulisan yang kedua ini, okey, sama juga maknanya. Okey, lebih kepada berkasih-kasihan. Hadley, okey, daripada Hadley dan Datuk Bandera juga. Yang mana kalau kita dengar, kalau macam kita di sini sekitar Sabah, okey, ada yang menyatakan, ada yang mengistilahkan Iranun, ada yang mengistilahkan Ilanun. Okey, dan apabila orang mengistilahkan Ilanun, ada yang tersalah faham, ya, tersalah tafsir. Ada yang cakap bila namanya Ilanun sebab Iranun ini terkenal dengan kemahiran lanun di atas laut. Okey, sedangkan Ilanun ini, okey, mari saya bawakan kepada anda. Ilanun juga merujuk kepada rindu, okey, merujuk kepada rindu. Kerana penempatan yang saling berjauhan. Biasanya Ilanun ini dia memang istilahnya sebenarnya kena guna di negara seberang, iaitu di Maguindanao, Filipina, ya. Mereka mendiami dua kawasan yang terletak di Tasik Lanau, okey, iaitu antara Ranau atau Ranau, okey, dan kawasan Teluk Ilana, iaitu Ilana Bay. Kita di Sabah tidak ada Teluk Ilana, ya. Yang ini semua di Philippines. Ya, maknanya Ilanun, istilah Ilanun itu sebenarnya di bahagian Philippines kita gunakan Ilanun dan memberi maksud berkasih sayang ataupun berkasih-kasihan ataupun rindu. Apalah pokoknya pendeknya maksudnya tu yang lebih kepada perasaan sayang, ya. Macam begitu. Jadi nampak tidak? Kita di sini bila kita cakap Iranun di Sabah, Iranun di Philippines sama maksudnya. Sama maksudnya iaitu berkasih-kasihan. Okey? Kenapa saya bawakan kepada anda istilah Iranun ini? Kerana dalam tarian Sumaranun ini ada perkaitannya. Okey, sekarang kita pergi kepada next slide kita. Baik, lokasi kajian. Kenapa saya masukkan dalam perbincangan kita ini lokasi kajian, ya? Sebabnya saya tidak mahu anda terlalu memikirkan yang sangat luas berkenaan dengan topik yang kita bincangkan ini. Okey, kita hanya memfokuskan tarian Sumaranun yang ada di Kota Belud sahaja. Okey, kerana kalau dekat Sabah ini, okey, dekat Sabah ini populasi penempatan masyarakat Iranun yang terbesar adalah di daerah Kota Belud. Okey, sebab itu saya bawakan kepada anda, okey, tarian Sumaranun yang berada di daerah Kota Belud. Okey. Dan di sini kalau anda tengok dalam lokasi ini ada 5 buah kampung. Kenapa 5 buah kampung? Okey, kenapa hanya fokus 5 buah kampung sedangkan penempatan masyarakat Iranun dekat Kota Belud itu luas, kan? Sebabnya inilah 5 kampung yang masih memegang dan menyimpan khazanah warisan masyarakat Iranun, tidak kiralah sama ada dari sudut kraftangan, sama ada dari sudut adat istiadat maupun dari sudut kebudayaan dan tarian ini. Okey, so kita
dapatan kajian yang saya akan bincangkan kepada anda, yang akan saya bawakan kepada anda ni adalah daripada inilah 5 buah kampung ini. Okey, kita ada kampung Rampaian Laut, kita ada kampung Nanamun, kita ada kampung Tamau, kita ada kampung Pantai Emas, dan kita ada kampung Kota Bungan. Jadi kalau anda rasa anda tertarik sebenarnya dengan tarian Sumaranun ini, boleh sahaja datang ke 5 buah kampung ini, dialu-alukan. Okey? Baik. Mari kita tengok kepada next slide kita. Okey. Sekarang kita masuk kepada tarian Sumaranun. Maaflah ya kalau macam si Nari ni tengah pegang-pegang emas, perbetulkan emas sebab emas kita ni jatuh naik. Jadi faham-fahamlah. Okey. Baik, kita cerita tentang latar belakang tarian Sumaranun. Pertama sekali kita kena ceritalah juga latar belakang tarian Sumaranun ni. Takkan kita terus-teruskan tunjukkan citra tarian Sumaranun kan. Jadi kita kena tahu juga tentang tarian Sumaranun ni. Okey, tarian Sumaranun ini diciptakan pada tahun 1970 ya. 1970, sekarang sudah 2021. Nah, berapa tahun itu? Kalau kamu suruh saya yang kira, memang saya ni penari, saya cuma tahu kira sampai 8. Jadi pandai-pandailah nanti ya, kalkulate sendiri berapa tahun sudah tarian Sumaranun ni wujud. Dan diciptakan, kita masih lagi, alhamdulillah kita punya pencipta tarian Sumaranun ni masih lagi ada di kampung. Okey, yang mana 2 pencipta ya. Pertama Rahmawati Samad dan yang kedua Aspiah Bakar. Okey, jadi take note ya, penama pencipta ni anda boleh rujuk kepada mereka. Okey. Dan tarian Sumaranun ni pada awalnya ditarikan oleh 4 orang penari. 2 lelaki, 2 perempuan. Maknanya kalau kita dalam yang tari ni kita cakap 2 couple. Kan? Dan tarian Sumaranun ini merupakan tarian yang adaptasi ya, merupakan tarian adaptasi daripada perubatan ritual. Okey, yang dikenali sebagai parinang. Okey. So mari kita tengok next slide kita. Alright. Perubahan nama tarian Sumaranun. Okey. Kenapa saya masukkan perubahan nama tarian Sumaranun juga? Sebab ini pun kita kena tahu. Okey. Macam saya cakap tadi, tarian Sumaranun ini merupakan tarian yang diadaptasi daripada ritual perubatan yang kita kenali sebagai parinang. Okey. Pada awalnya tarian Sumaranun ni nama pertama tarian Sumaranun ni waktu diciptakan iaitu parinang. Okey, sebab dia adaptasi daripada ritual perubatan kan. Jadi kerana parinang itu merupakan istilah untuk perubatan ritual yang ada dalam masyarakat Iranun. Jadi agak yang macam yang tidak cantik lah kan kalau namanya parinang tiba-tiba dipentaskan di atas pentas kan, dipersembahkan di atas pentas. Jadi nama parinang itu bila tidak sesuai menjadi satu istilah persembahan, makanya mereka tukar. Ya, mereka tukar nama tarian mereka tukar nama itu kepada Ajung. Kenapa pula namanya Ajung? Karena dalam kita berbalik lagi kepada latar belakang tarian Sumaranun tu, kerana dalam perubatan ritual sebelum itu, okey, Ajung ni merupakan sejenis replika rumah. Okey, replika rumah yang digunakan di dalam ritual perubatan tersebut. Jadi makanya mereka mengangkat nama Ajung itu menjadi menjadi nama kepada tarian Sumaranun inilah yang diorang tukarlah selepas daripada parinang, mereka tukar pergi Ajung. Sebab dalam tarian Sumaranun tu pun diorang memang guna juga Ajung tu, so itu diorang namakan Ajung. Jadi pada mana mereka menamakan Ajung, okey, mereka rasa macam yang tidak sesuai juga lagi dinamakan Ajung. Sebab fokus ya, bila kita sebut Ajung, fokus utama orang tu kepada propsnya tu. Okey, fokus utamanya tu kepada prof Ajung tu. Jadi nama tarian tu ditukarkan lagi, ya, ditukarkan lagi kepada Sumaranun. Jadi bila dia ditukar Sumaranun sampailah sekarang, okey, namanya kekalah menjadi tarian Sumaranun. Tapi Sumaranun itu pun ada maksud. Sebab itu kenapa saya tadi membawa anda awal-awal sekali saya bawakan kepada anda untuk kita kenali apa sebenarnya pengertian istilah ranun itu. Kalau tadi kita tengok kepada slide kita yang tadi awal tadi, ranun itu bermaksud berkasih, ya, kasih, berkasih-kasihan Iranun itu kan. Jadi bila mana kita pergi kepada Sumaranun ini pun memberi makna kepada dirindui ataupun yang merindukan. Kenapa?
kenapa namanya kenapa maksudnya dirindui dan kenapa dinamakan Sumaranun? Ialah sebab dalam tarian Sumaranun tu, okey, dalam tarian Sumaranun tu kan banyak sebenarnya yang menampakkan tentang Iranun kan. Jadi itulah dinamakan Sumaranun. Jadi bila masyarakat Iranun nampak tarian Sumaranun tu kan, rindu dengan kawasan kampung, rindu dengan orang-orang kampung, rindu dengan kegiatan di kampung. Begitu. Okey? Baik. Kita pergi kepada next slide. Baik. Macam yang tadi tajuk kita iaitu Tarian Sumaranun Citra Masyarakat Iranun. Saya bawakan kepada anda, bila kita ceritakan tentang citra, saya hanya membawa kepada anda 4 poin utama untuk kita bincangkan. Ya, 4 poin utama untuk kita bincangkan dalam tarian Sumaranun itu, bagaimana tarian Sumaranun itu boleh mencerminkan masyarakat Iranun itu sendiri. Okey, kita ada ragam, ya, iaitu gerakan tariannya, dan kita ada kostum, okey, kita ada alat muzik, dan kita ada props. Okey, 4 elemen ini yang akan saya bawakan kepada anda untuk kita lihat citra tarian Sumaranun dalam masyarakat Iranun. Okey, kita pergi kepada next slide. Tinggalkan di ruangan komen sekiranya saya laju, mungkin anda boleh suruh saya kurangkan saya punya kelajuan bercakap. Okey, kalau macam yang anda rasa anda sesuai dengan kelajuan saya bercakap, kita on. Okey, kalau macam tidak berapa sesuai itu, tinggalkan di ruangan komen itu. Okey, senang saja, tinggalkan di ruangan komen. Apa lajulah Encik Asnari itu bercakap, macam tu. Okey, so kita pergi kepada ragam tarian Sumaranun. Kita lihat bagaimana ragam ini mencerminkan masyarakat Iranun itu. Okey. Of course, bila kita ceritakan tentang ragam, okey, kita berbalik kepada latar belakang tarian Sumaranun itu, yang mana tarian Sumaranun ini adaptasi daripada ritual perubatan masyarakat Iranun. Okey. Kalau kita tengok sebenarnya, okey, sebenarnya tarian Sumaranun ini hanya mempunyai 3 ragam sahaja. Ya, kalau sekarang kita tengok tarian Sumaranun ini sampai 12 ragam. Okey. Ada yang sampai 12 ragam tarian Sumaranun, ada yang 8 ragam. Saya pun hairan. Kenapa ada sampai 8 ragam, 12 ragam kan begitu. Sebenarnya tarian Sumaranun ini hanya ada 3 ragam, ya. Dia ada ragamnya ada Detsayut. Okey, kita ada ragam 5 Sakababaan atau ada 5 Sapuruan, dan kita ada gerak Tindek Agut Pagunte. Gerak Detsayut ni, kalau anda tengok gerak Detsayut ni dia hanya melimbai tangan. Okey, dia hanya melimbai tangan. Gerak Detsayut ni pada asalnya adalah gerak awal, ya, gerak awal Sipanai. Okey, kalau kita tengok dalam perubatan ritual tu, okey, gerak Detsayut ni adalah gerakan awal Sipanai. Sipanai ni kalau macam dalam masyarakat Iranun, panai ni maksudnya bomo. Gerak si bomo yang awal-awal. Si bomo ni kan dia dari duduk, lepas tu dia berdiri, dia berjalan tu kan, keliling kan. Itu daripada gerak awal, ya, gerak awal si bomo tu mengelilingi pesakit tu kan, itulah yang diangkat, ya, itulah yang diangkat menjadi gerak Detsayut. Cuma gerak Detsayut ni apabila kita masukkan dalam konteks persembahan, geraknya pun dipercantikkanlah, ya, sesuai kepada kehendak persembahan. Okey, di situ nampak kan geraknya, di situ kita nampak bahawa geraknya tu, kalau kita tengok gerak Detsayut tu memang tidak lari. Okey, dia memang tidak jauh tersasar, ya, tidak jauh tersasar sebenarnya daripada gerak asal gerak asal si panai itu ketika melakukan ritual. Okey, 5 Sakababaan, gerak 5 Sakababaan, gerak 5 Sapuruan. Okey, kalau anda lihat, ya, gerak 5 Sakababaan dan 5 Sapuruan ini, okey, 5 Sakababaan adalah tangan di bawah. Okey, kalau anda tengok dalam slide itu ada tangan di bawah kan. 5 Sapuruan tangan di atas. Okey, kita tengok dalam slide itu ada tangan di atas, ada tangan di bawah. Okey, 5 Sakababaan di bawah, 5 Sapuruan di atas. Ini ketika, okey, ini ketika si panai, okey, ketika si panai ataupun si bomo itu mengambil, ya, dia mengambil mayang pinang yang diletakkan di atas sungkuban, okey, diletakkan di atas sungkuban lalu dijalankan kepada si pesakit. Nampak kan di situ? Itulah kenapa dia ada 5 Sapuruan. 5 Sapuruan ini melambangkan, okey, 5 Sapuruan ini melambangkan si
panai itu mengambil mayang yang ada di atas sungkuban itu. Lepas tu lima sakababaan pula adalah ketika mayang itu dijalankan. Ketika mayang itu dijalankan di badan pesakit. Okey? Itu sebenarnya makna di sebalik gerak 5 sakababaan, 5 sapuruan. Kita tengok tindak agu paguntut. Okey? Tindak ini maksudnya berdiri. Paguntut ini maksudnya duduk. Okey, kita tengok tindak agu paguntut. Kalau kita nampak dalam slide itu, kita ada nampak penari lelaki di situ sedang duduk. Itu namanya paguntut. Okey. Kalau yang berdiri, yang si penari perempuan itu namanya tindak. Kan? Kalau kita tengok kenapa ada gerak tindak, kenapa ada gerak paguntut. Okey, kita tengok kepada ritualnya sebelum ini. Okey, ritualnya sebelum ini dijalankan bermula daripada atas, yang mana si panai itu berdiri. Okey, si panai itu berdiri. Ketika si panai berdiri dan apabila sudah sampai ke muncaknya, okey, apabila sudah sampai ke muncak si bomo itu berputar dan mengubati si pesakit, macam yang tadilah 5 sakababaan 5 sapuruan tu, ketika si panai ambil mayang daripada sungkuban tu, maka si panai dia jalankanlah mayang itu ke badan pesakit dalam keadaan duduk, paguntut. Hendaklah juga si panai itu tertunduk-tunduk mengasih jalan tu mayang. Si panai itu dia duduk juga dekat dengan pesakit tu, lalu dijalankannya lah mayang itu ke badan pesakit. Itulah kenapa sebenarnya itulah sebenarnya pemaknaan sebenar di dalam gerakan tindak agu paguntut. Okey, daripada semua gerak ini, okey. Daripada semua gerak ini kita boleh lihat ya, kalau kita tengok gerak ini memang tidak lari, sebenarnya gerak ini sentiasa dilakukan secara berpasangan. Ya, tidak kiralah sama ada gerak sayur maupun gerak 5 sakababaan atau dan 5 sapuruan dan juga tindak agu paguntut. Kalau kita tengok gerakan ini memang sentiasa akan dilakukan secara berpasangan. Kenapa dia secara berpasangan? Berbalik kepada istilah Iranun itu balik. Ya, berbalik kepada istilah Iranun itu semula. Sebabnya Ranun itu istilah Iranun ini kehidupannya lebih kepada yang berkasih sayang. Ya, lebih kepada keharmonian. Makanya dalam persembahan itu penerapan nilai keharmonian dalam masyarakat Iranun itu dikekalkan. Ya, dikekalkan. Makanya dikekalkan. Jadi itu kalau kita tengok dalam tarian Sumaranun itu memang tidak lari. Penari lelaki dengan penari perempuan itu sentiasa melakukan gerak itu secara berpasang-pasangan. Okey. Baik. Saya tengok mungkin di dalam Facebook itu ya, saya tengok di dalam Facebook ada soalan daripada kita punya penonton, ya. Mungkin kita boleh bacakan soalan yang diberikan, mungkin kita boleh jawab sebelum kita teruskan kepada slide yang seterusnya. Apa dia soalannya itu? Mari kita tengok. Tarian Sumaranun samakah dengan tarian Limbai? Okey, mari kita jawab. Tarian Sumaranun adakah sama dengan tarian Limbai? Baik. Kalau kita tengok tarian Limbai dan kalau kita tengok tarian Sumaranun, ya. Sebenarnya tarian Sumaranun itu tidak sama dengan tarian Limbai. Ya, kalau kita tengok tarian Sumaranun dengan tarian Limbai itu tidak sama. Ya, dari sudut ragamnya pun sebenarnya tidak sama. Dari sudut pembawaan ragamnya pun tidak sama. Dari sudut gerakan-gerakan yang ditarikan juga tidak sama. Jadi jawabannya adalah tarian Sumaranun adakah sama dengan tarian Limbai? Tidak sama sebenarnya. Okey? Baik. Terima kasih kepada soalan yang diberikan daripada Aumi C. Ya, cantik soalannya. Okey. Baik, kita teruskan kepada next slide kita. Okey, kita teruskan kepada next slide kita. Alright. Kalau tadi kita sudah tengok ya, kita sudah tengok dari sudut gerakan itu bagaimana gerakan tarian Sumaranun itu mencerminkan masyarakat Iranun itu sendiri. Sekarang kita pergi kepada pakaian. Okey, kita pergi kepada kostum penari. Okey, kita mulakan dengan kostum penari lelaki. Ya, kita mulakan dengan kostum penari lelaki. Seperti yang anda lihat, macam yang saya pakaikan sekarang ini pun, ini adalah kostum tarian untuk kostum tarian Sumaranun juga. Okey.
kita ada yang di kepala ni, okey, di kepala ni kita panggil tinubau. Okey, ada orang kenalinya ni sebagai tanjak. Okey, tapi kalau dalam masyarakat Iranun kita panggil ni tinubau. Alright? Dan kita ada mandapun. Okey, kita ada mandapun. Ini yang di bahagian leher saya ini. Okey. Kita ada bobotulan. Bobotulan ini adalah kita punya pinggang lah pula. Kita punya tali pinggang. Okey, kalau kita tengok dalam slide tu tali pinggang. Sinipak. Sinipak ni inilah baju ni. Okey, baju ni dikenali sebagai sinipak. Alright, baju ni dikenali sebagai sinipak. Kenapa dia dikenali sebagai baju sinipak? Kerana dia ada belahan. Okey, dia ada belahan kepada ini. Dia ada belahan dekat lengan ni. Itulah kenapa baju ni sinipak. Okey. Kita ada sampin. Okey, sampin ni yang itulah samping. Okey, kita ada suar minus. Suar minus ni inilah seluarnya ni yang berbentuk rata macam begitu ya. Baik. Bagaimana pula kostum ini boleh memperlihatkan, boleh mencerminkan masyarakat Iranun itu? Okey, kalau anda tengok, okey, kita tengok secara general lah ya, kita tengok secara luas ya. Kalau anda tengok dalam pakaian ini ada warna hijau, ada warna kuning. Okey, warna hijau dan warna kuning itu sebenarnya ada maksud dalam masyarakat Iranun. Okey, maksudnya lebih kepada lapisan masyarakat ataupun golongan-golongan masyarakat dalam masyarakat Iranun. So Iranun ni, kehidupan masyarakat Iranun ni, diorang mempunyai lapisan masyarakat yang berstrata. Diorang mempunyai golongan-golongan tertentu. Okey, kalau warna kuning adalah golongan-golongan atasan yang tinggi, iaitu golongan-golongan syarif, golongan-golongan syarifah. Okey, kalau yang warna hijau ni adalah golongan-golongan yang golongan bangsawan, kadatuan. Okey, begitu. Jadi itulah kalau kalau kita tengok dalam pakaian tarian Sumaranun ni, mereka mengetengahkan warna yang ada. Okey, bukan warna yang ada lah, warna yang memang melambangkan kepada lapisan masyarakat mereka yang utama, iaitu syarifah, golongan-golongan yang paling atas, syarifah, dan juga golongan-golongan bangsawan, iaitu kadatuan. Okey, di situlah kita nampak dari sudut warna ni pun, warna pada baju tarian Sumaranun ni pun mencerminkan masyarakat Iranun itu sendiri. Dan kalau kita tengok pada aksesori ya, aksesori pakaian ya, kita mulakan dengan tinubau. Kalau anda tengok tinubau ni sebenarnya, okey, tinubau ni sebenarnya pada awalnya kalau dia menjadi kain biasa, kalau kita bukakan tinubau ni, okey, dia dikenali sebagai dastar. Okey, dia dikenali sebagai dastar. Cuma apabila sudah kita jadikan seperti ini yang saya pakaikan ini, kita panggil dia sebagai tinubau. Okey, di dalam ni tinubau ni kalau anda buka, terdapat pelbagai banyak corak sebenarnya. Terdapat pelbagai banyak corak sebenarnya. Dalam dastar ni, dalam tinubau ni, okey, corak yang mendominasikan ya, yang mendominasikan ni dalam dastar ni adalah corak flora. Okey, kenapa corak flora? Ada jugalah sebenarnya corak fauna, cuma corak fauna tu lebih kecil lah sebenarnya. So kalau kita tengok corak flora yang ada ni di dalam tinubau ni, sebenarnya corak flora ni dia sangat-sangat mencerminkan masyarakat Iranun. Kerana kenapa? Masyarakat Iranun ini dia memang dekat kepada flora. Okey, kenapa dia dekat kepada flora? Okey, secara dasarnya kita tengok pakaian Sumaranun ni dia bukan kain biasa yang kita boleh dapatkan di kedai. Okey, pakaian masyarakat Iranun ni, okey, adalah pakaian yang ditenun sendiri. Okey, ditenun sendiri oleh masyarakat Iranun. Setelah ditenun menjadi satu kain, maka mereka potong. Okey, mereka ukur menjadi baju sinipak, menjadi dastar macam begitu. Jadi di dalam tinubau ni, corak-corak yang ada ni lebih kepada corak flora yang melambangkan dekatnya masyarakat Iranun itu kepada flora. Yang mana flora, tumbuh-tumbuhan ini mereka biasa gunakan untuk perubatan, mereka biasa gunakan untuk bahan-bahan tenunan. Kan kita memang masyarakat Iranun ini kan juga dikenali dengan kemahiran mereka yang unik, iaitu kraft tangan, tenunan. Lepas itu di dalam tinubau ni juga kita ada motif kuda, di mana motif kuda itu adalah melambangkan kepada masyarakat Iranun yang itu adalah pengangkutan utama masyarakat Iranun dahulunya. Okey, tidak kira lah sama ada mereka pergi menangkap lembu ataupun mereka pergi berjalan di pesisir laut untuk kita panggil memukat di pesisir laut, mereka akan menggunakan kuda. Ya, mereka akan menggunakan kuda untuk membawa peralatan-peralatan itu. Jadi di sini kita nampak di dalam tinubau ni sebenarnya dia bukan corak biasa.
ya. Dia bukan corak biasa, tetapi dia corak yang memberi pengertian kepada masyarakat Iranun. Kalau kita tengok dalam mandapun ya, kalau kita tengok dalam mandapun, okey, ini mandapun. Alright. Mandapun ni kalau anda tengok yang kuning-kuning ni, ini adalah tembaga, ya. Ini adalah kepingan-kepingan tembaga. Okey. Mandapun ni bukan sekadar hiasan di leher, tapi mandapun ini sebenarnya memberi makna dalam masyarakat Iranun ni adalah burung. Okey, yang mana dulu masyarakat Iranun menggunakan burung itu sebagai sebagai kita bilang JNT, kita cakap pos laju, begitu. Burung tu sebagai penghantar kepada mesej-mesej yang mereka ingin sampaikan kepada mereka punya keluarga yang jauh. Ya, sebenarnya mandapun ni kalau kita tengok dia bentuk burung tau. Okey, dia bentuk kepala burung. Okey, yang ini bahagian leher ni adalah kepala dan yang ini adalah bahagian badan dan hujung tu adalah bahagian ekor. Okey. Begitu juga dengan kita punya sampin. Okey, sampin ini pun juga sebenarnya seperti tinubau. Ya, dia mempunyai motif flora dan fauna yang mencerminkan kehidupan masyarakat Iranun itu sendiri. Ya, macam yang tadi saya jelaskanlah. Baik. Sebelum saya pergi kepada slide yang seterusnya, kita ada soalan daripada YouTube. Okey. Kita ada soalan di ruangan komen YouTube itu daripada The DG77. Okey. Adakah pemilihan warna kostum mempunyai maksud apa-apa atau hanya mengikut cita rasa koreografer? Okey, baiklah. Soalan yang sangat bagus daripada The DG ya, The DG77. Terima kasih soalannya, sangat menarik. Adakah pemilihan warna kostum mempunyai maksud apa-apa atau hanya mengikut cita rasa koreografer? Baik, pemilihan kostum itu dia mestilah mengikut kepada warna yang ada dalam masyarakat Iranun. Okey, warna utama yang ada dalam masyarakat Iranun kuning, hijau dan merah. Okey, kuning, hijau dan merah. Kuning melambangkan kepada makna kepada golongan syarif, golongan syarifah dalam masyarakat Iranun. Manakala hijau melambangkan golongan bangsawan ataupun kedatuan dalam masyarakat Iranun. Dan warna merah adalah warna yang melambangkan kepada keberanian. Keberanian kepada kepahlawanan masyarakat Iranun. Sebab itu dalam pakaian tradisi masyarakat Iranun, warna keutamaan dalam masyarakat Iranun itu ada 3 warna. Kuning, hijau dan merah. Jadi kalau macam anda ada terfikir, ada terfikir nak menjadikan tarian Sumaranun itu satu persembahan ketika anda mendapat show kah ataupun di pertandingan kah, pastikan warna ini, warna ini harus dititik beratkan. Jangan mengikut cita rasa, kita rasa purple cantik kita ambil purple. Ataupun warna pink cantik kita ambil warna pink. Dia tidak boleh mengikut cita rasa. Kita kena balik kepada pengertian budaya masyarakat Iranun itu sendiri. Baik, saya harap menjawab soalan ya, The DG77. Baik, kita pergi kepada slide yang seterusnya, kostum penari perempuan. Kalau anda tengok kostum penari perempuan, kalau di atas tu kita tidak panggil serimpak. Ya, kita di atas tu kita tidak panggil serimpak, tapi kita panggil sinisip. Kita panggil sinisip. Dan perempuan juga kita ada mandapun. Pakaian pun sama juga sinipak, cuma yang membezakan antara lelaki dan perempuan collar lah. Kalau macam yang collar perempuan tu dia ada terbuka sikit, kalau macam yang lelaki ni dia ada apa ni? Saya ni kalau bahagian jahit-jahitan ni pun tidak berapa ni juga, istilah-istilah nama ni pun sebenarnya tidak berapa mahir juga, tapi pandailah menjahit, cuma tak tahulah istilahnya ya. Cuma bezanya bahagian leher itu sahaja. Dan kita ada juga bobotulan, cuma bobotulan untuk yang perempuan, bahagian tali pinggang perempuan ini memang lagi kecil sikitlah berbanding yang lelaki. Kalau yang lelaki dia memang besar. Kita ada malong. Malong ni untuk skirt mereka lah. Baik, kita tengok kostum penari perempuan. Bagaimana kostum penari perempuan ni boleh mencerminkan masyarakat Iranun itu sendiri. Kalau kita tengok ya, kalau kita tengok, pertama kita tengok pada sinisip. Saya tidak akan jelaskan warna dengan warna baju dengan kain mereka punya malung ya. Sebab yang tadi pun saya sudah jelaskan yang awal tadi untuk kostum lelaki, warna itu sama sahaja. Baik. So kita pergi kepada aksesorinya. Yang pertama iaitu sinisip. Sinisip ni kalau kita tengok yang biasa orang kenali sebagai serimpak ya, dia bukan sekadar yang kita bilang
perlu ada mahkota lah kan, perlu ada yang mahkota cantik di atas kepala penari perempuan. Tidak, ya. Kalau Anda tengok sinisip itu, sebenarnya sinisip itu memberi makna ataupun melambangkan kepada masyarakat Iranun perahu ataupun kapal. Ya, perahu ataupun kapal. Kenapa? Sebabnya masyarakat Iranun ini memang sangat terkenal di atas lautan. Kemahiran mereka di atas lautan itu sangat tidak dinafikan. Sebab kehidupan masyarakat Iranun itu memang hidup di pesisir pantai, memang hidup di atas lautan, macam begitu. Okey, memang ekonomi utama mereka tu memang tidak dinafikan itu dari sudut perikanan, macam begitu. Okey, so itu kalau kita tengok sinisip perempuan ini, sinisip kostum untuk penari perempuan ni kan, aksesorinya ni dia sebenarnya itu melambangkan kepada perahu ataupun kapal, ya. Dan kalau kita tengok yang juntayan tu, okey, kalau kita tengok yang juntayan tu, yang kita panggil sebagai garigai, okey, kalau kita panggil itu sebagai garigai, okey, kalau Iranun cakap garigai, garigai itu dia lebih maknanya lebih kepada rumbai, okey, dia lebih kepada rumbai ataupun rambu yang terjuntai, okey, yang terjuntai. Itu sebenarnya pengimbang, ya, okey. Itu sebenarnya pengimbang kepada sinisip itu, ya, pengimbang kepada sinisip itu. Dan kalau Anda tengok, ya, kalau Anda tengok corak yang ada pada sinisip itu, masyarakat Iranun macam yang saya cakap tadi, kehidupan mereka memang dekat kepada flora dan fauna. Okey, kehidupan mereka lebih kepada dekat dengan flora dan fauna. Jadi kalau Anda tengok corak yang ada pada sinisip itu, sebenarnya itu corak yang melambangkan kepada tumbuhan, ya, melambangkan kepada tumbuhan lah. Okey, ada kalau biasanya kalau macam Iranun mereka panggil pako. Okey, mereka panggil pako ataupun pucuk paku pakis. Okey, pucuk paku pakis. Dia bukan sekadar yang ditebuk-tebuk saja supaya nampak macam begitu corak dia, tidak. Dia sebenarnya maknanya itu yang lebih kepada itulah pokok paku pakis tu. Okey. Alright. Jadi saya kira itu sahaja untuk yang bahagian ini, kerana mandapun itu pun saya sudah jelaskan, okey. Warna itu pun saya sudah jelaskan, okey. Dan ialah kalau kita tengok secara general di dalam kostum penari perempuan ni, mereka lebih mengamalkan kepada kelembutan dan keayuan perempuan lah. Sebab itu dia tidak menggunakan seluar dan dia tidak menggunakan skirt yang terlalu singkat, ya. Okey. Baik. Kita tengok kepada slide yang seterusnya. Kita tengok pada slide yang seterusnya. Alat muzik. Okey, alat muzik tarian Sumaranun. Bagaimana alat muzik tarian Sumaranun ini mencerminkan masyarakat Iranun itu sendiri. Alright. Baik. Agung. Agung sebenarnya kalau Agung ni adalah gong. Okey. Bagaimana gong ini mencerminkan masyarakat Iranun itu sendiri? Sebenarnya kita lihat daripada fungsi alat muzik ini dalam masyarakat Iran. Okey. Biasanya agung ni bukan sahaja kita gunakan dalam kita punya keramaian, ya, macam tarian. Okey, bukan sahaja kita gunakan dalam majlis-majlis, okey. Tapi agung ni fungsinya juga digunakan dalam masyarakat Iranun itu, okey. Untuk orang yang meninggal, okey. Makluman kepada orang kampung ada yang meninggal, okey. Gong ini juga digunakan untuk yang mencari orang yang hilang di dalam hutan. Okey. Ini bagi masyarakat Iranun lah. Mereka akan menggunakan gong ini juga, mereka akan palu gong untuk mencari orang yang hilang di dalam hutan. Okey. Jadi nampak di situ dalam kehidupan masyarakat Iranun itu gong ini pun sebenarnya berfungsi besar kepada masyarakat Iranun. Selain itu gong ini juga diangkat dalam mereka punya persembahan tarian Sumaranun. Begitu juga dengan bebendir. Bebendir pun fungsinya lebih kurang sama dengan agung. Okey. Dan kalau Anda tengok kulintangan ini memang famous lah, memang famous dalam keramaian masyarakat Iranun. Okey, dia memang lebih dikenalikan dalam dia lebih dipopularkan di dalam keramaian masyarakat Iranun, kulintangan ini. Jadi di dalam tarian Sumaranun pun mereka angkat bunyian kulintangan ini, mereka angkat di dalam tarian Sumaranun. Okey, debak. Okey. Debak ni kalau Anda tengok dia macam beginilah alat muziknya. Kalau Anda tengok dalam slide ini, dia memang sebatang bambu yang panjang macam tu, dan dia akan diketuk di palu lah. Okey. Debak ni kalau dalam tarian Sumaranun, ini adalah alat muzik yang utama sebenarnya dan bunyian yang utama di dalam tarian Sumaranun. Kerana kenapa?
kita berbalik, ya, kita berbalik kepada latar belakang tarian Sumaranun sebelum ini. Yang mana tarian Sumaranun sebelum ini dia merupakan tarian adaptasi daripada ritual perubatan masyarakat Iranun, itu Parinah. So di dalam ritual perubatan itu, di dalam ritual perubatan itu, debak merupakan alat yang utama, alat muzik yang utama digunakan untuk menjalankan ritual. Jadinya bila diangkat menjadi satu persembahan, bila diangkat menjadi satu persembahan, fungsi debak ini tetap tidak dilarikan. Fungsi debak ini tetap menjadi keutamaan di dalam tarian Sumaranun itu sendiri. Jadi saya kira anda boleh memahami, saya kira anda boleh dapat apa sebenarnya yang saya boleh nampak bagaimana alat muzik ini mencerminkan masyarakat Iranun itu sendiri, ya. Baik, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Props tarian Sumaranun. Props tarian Sumaranun, props tarian Sumaranun kita guna ajung. Right? Kita menggunakan ajung. Props ni biasanya dalam tarian Sumaranun, inilah ajung yang tadi yang saya cakap nama ajung tu. Dalam tarian Sumaranun, ajung ini adalah peringkat permulaan dalam tarian Sumaranun. Sebelum tarian Sumaranun tu start dengan ragam, kan, sebelum dia mula bergerak tu, props ajung ini akan dikeluarkan oleh satu orang penari. Dia akan keluarkan props ajung ni dari belakang pentas, dia jalan, lepas tu dia jalan ke tengah pentas, baru dia pergi ke hadapan di tengah pentas itu. So dia akan letakkan ajung itu. Itu simbolik kepada, biasanya dalam ritual, biasanya dalam ritual itu, dalam ritual perubatan itu, ajung ni dia dijadikan sebagai tempat untuk meletakkan permintaan makhluk halus itu. Sebagai yang apa kita cakap, pengeras kepada makhluk halus itu. Apa yang makhluk halus tu minta, kita akan letakkan di dalam ajung tu dan kita akan hanyutkan. Kita akan hanyutkan di, sama ada di sungai ataupun di laut. Kita akan hanyutkan dengan ajung ini sekali. Jadi dalam tarian Sumaranun itu adalah simbolik, yang mana penari bawa dari belakang pentas, dia bawakan ke hadapan pentas, itu adalah simbolik kepada yang ritual itulah, yang ajung tu. Dia simbolik kepada ajung tu. Dan kalau kita tengok ajung ni, kalau kita tengok ajung ni sebenarnya, warna pada ajung ni kita tengok ada hijau, ada kuning, ada merah. Memang tidak akan lari. Memang tidak akan lari warna utama dalam masyarakat Iranun ini. Tidak kiralah sama ada ajung kah ataupun apa-apalah props kecil yang mungkin mau kecil yang digunakan, sapu tangan kah, memang tidak akan lari warna ini. Ya, sebab masyarakat Iranun ini memang kehidupannya memang dalam kehidupan masyarakat Iranun ini mereka mempunyai lapisan masyarakat yang berstrata, yang ada golongan-golongan tertentu. Walaupun dalam adat kematian, walaupun ada dalam adat perkahwinan, tetap mereka kekalkan lapisan masyarakat berstrata mereka ini. Jadi inilah props, ya. Sebenarnya fungsi props ni kalau kita tengok dalam budaya masyarakat Iranun, kehidupan masyarakat Iranun kan bukan sahaja berfungsi dalam tarian Sumaranun, tapi dalam keramaian yang lain pun seperti perkahwinan pun ada, dalam perubatan ritual juga pun ada. Jadi kita boleh lihatlah kan sebenarnya ajung ni dia sangat-sangat mencerminkan, sangat-sangat mencerminkan bagaimana budaya kehidupan masyarakat Iranun itu sendiri. Jadi secara umumnya kalau kita lihat kepada topik yang saya bincangkan, kita balik kepada slide kita yang ketujuh, iaitu citra. Secara umumnya kalau kita tengok 4 poin ini jelas menampakkan bagaimana tarian Sumaranun itu mencerminkan sebenarnya kehidupan ataupun budaya masyarakat Iranun itu sendiri, ya. Baik, kita ada soalan, ya, kita ada soalan daripada The DG77 di channel YouTube kita, ya, di ruangan komen. Kita jawab soalannya. Mengikut dapatan kajian Encik Asnari, adakah sinisip dan mandapun adalah satu asimilasi dari aksesori suku kaum Bajau Laut atau sebaliknya? Adakah kostum Iranun di Filipina juga sama? Baik.
Kita cuba memahami ya. Adakah sinisip dan mandapun adalah satu asimilasi dari aksesori suku kaum bajau laut atau sebaliknya? Adakah kostum Ilanun di Filipina juga sama? Baik. Mari kita jawab soalannya. Kalau kita berkatakan tentang aksesori sinisip dengan mandapun, okey? Adakah dia asimilasi kepada masyarakat bajau laut? Okey? Macam saya jelaskan tadi, di dalam macam saya jelaskan tadi, sinisip sinisip dan mandapun itu penghasilan sinisip dengan mandapun itu kita boleh nampak, kita boleh nampak pengertian motif yang ada dan bentuk yang ada itu tidaklah ada pengaruh daripada mana-mana etnik. Kerana kenapa? Saya tetap kepada keputusan itu kerana bila mana kita melihat kepada kecitraan dalam masyarakat Iranun itu, sinisip itu memang sudah ada makna, ada makna yang terkait dengan kehidupan masyarakat Iranun. Yang mana kita memang tidak nafikan masyarakat Iranun itu kehidupannya memang hebat di atas lautan. Memang hebat di atas lautan dan tidak ada pun pengaruh daripada mana-mana etnik. Dan saya percaya etnik-etnik sendiri itu pun mereka mempunyai makna tersendiri pada etnik mereka. Dan kalaupun berlaku asimilasi, itu tertakluk kepada situasi ataupun tempat di mana Tapi kalau untuk masyarakat Iranun ini sebenarnya dia tidak ada pengaruh daripada mana-mana etnik yang ada. Kalau kita mau cakap tentang pakaian yang ada, pakaian Ilanun yang ada di Filipina. Kalau kita nak cakap pakaian Ilanun yang ada di Filipina, sebenarnya pakaian Ilanun yang ada di Filipina itu hampir sama, hampir sama dengan masyarakat Iranun yang ada di Kota Belud. Cuma mereka tertakluk bukan kepada termadan syarat, tapi tertakluk kepada bagaimana konteks kehidupan budaya mereka yang ada di Philippines dan Iranun yang ada di Kota Belud. Saya harap itu menjawab soalan The DG77. Baik, saya kira kita pun sudah sampai ke penghujung di bahagian props, dan itu sahaja daripada saya. Saya harap anda dapat apa yang saya sampaikan, Anda dapat tangkap apa yang sebenarnya yang saya cuba bawakan kepada anda, bagaimana tarian Sumaranun itu boleh mencerminkan masyarakat Iranun itu sendiri. Jom kita tengok dulu video ini. Inilah tarian Sumaranunnya ya.
ikan lepas kemarin dia lupa share di situ. Kalau kita tengok pun dalam video tarian Sumaranun ni, tengok. Dia hanya berpisah sekejap dan dia tetap dilakukan berpasangan. Okey, sebab dia memang macam yang tadi saya cakap lah, dia tetap mengamalkan konsep kehidupan masyarakat Iranun tu yang memang harmoni, okey, kasih sayang. Okey, dia memang keharmonian tu memang tidak lari lah, walaupun dalam tarian tu pun memang tidak lari. Okey, baiklah, itu sahaja daripada saya. Kita pun sudah tengok tadi bagaimana persembahan tarian Sumaranun itu, dan saya harap apa yang saya sampaikan kepada anda mampu membantu kepada anda untuk mengenali tarian Sumaranun dalam masyarakat Iranun itu sendiri. Dan itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada pengacara kita yang cantik lagi, ke Babel. Terima kasih buat Asnari Taim, Muhammad Asnari Taim, iaitu anak kelahiran dari Kota Blut, Sabah, dengan tajuk yang cukup menarik tadi. Perkongsian yang sangat menarik tentang tarian Sumaranun, citra masyarakat Iranun. Terima kasih kepada yang masih setia bersama kami dalam program Kupi-Kupi Budaya, anjuran bahagian kebudayaan dan kesenian Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan kepada yang live chat melalui YouTube channel dan juga Facebook laman rasmi Jabatan Hal Ehwal Pelajar JHPUMS Official. Jangan lupa like and share dan subscribe laman rasmi kami. Okey, ada sedikit apa ni? Amandus Paul bin Panan, perkongsian yang sangat bagus. Memang bagus sekali. Okey. Ashley Loduni, terima kasih. Isma Norifa Ismail, The DG77, susahnya nama you ni. Okey, Ella Lala, Susan, hai, kirim salam ya, kirim salam balik Susan. Norain, hai, baik, sehat, well done. Asnari, best kan perkongsian tentang tarian Sumaranun, citra masyarakat Iranun dari Kota Blut, Sabah. Okey, kepada viewer saya semua, apa yang saya janjikan, kita ada kuis 3 soalan yang akan saya keluarkan. Setiap soalan ini akan diberikan hadiah wang tunai menanti anda, dan anda bersedia dengan soalan saya yang pertama. Senang saja. Dia pun berkaitan, soalan pun berkaitan dengan apa yang dikongsikan oleh panel kita sebentar tadi. Okey, soalan pertama. Apakah maksud Sumaranun? Apakah maksud Sumaranun? Siapa yang dapat jawab ada hadiah. Okey, soalan pertama. Apakah maksud Sumaranun?
Okey, mungkin pengelaras boleh cek kita melalui YouTube. Sebab sekarang saya buka YouTube, saya tidak buka Facebook. Mungkin di Facebook ada yang menjawab dengan betul. Apakah maksud Sumaranun? Soalan pertama. Senang saja tu. Siapa ada tengok tadi perkongsian tu, bolehlah jawab. Okey. Saya rasa ada yang sudah menjawab. Min. Orang yang pertama menjawab. Dirindui atau merindukan? Dirindui atau merindukan? Norain Abdul Razak, merindukan atau dirindui? Terbalik. Okey. Resti. Okey, penyelaras kita cakap tahniah Min. Okey, Min. Okey, jawapan anda betul dengan soalan yang pertama. Tahniah diucapkan. Boleh chat dengan Puan Resti, kita punya penyelaras program. Okey, soalan yang kedua. Okey, standby semua ya. Soalan kedua. Berikan 3 jenis aksesori yang digunakan oleh penari lelaki dalam tarian Sumaranun. Berikan 3 jenis aksesori yang digunakan oleh penari lelaki dalam tarian Sumaranun. Apa 3 jenis tu? Boleh tulislah apa jenisnya. Soalan kedua. Berikan 3 jenis aksesori yang digunakan oleh penari lelaki dalam tarian Sumaranun. 3 jenis. Cepat. Type. Siapa? Pengelaras kita boleh tengok siapa menjawab dengan betul. Norain Abdul Razak, Mandapun, Bobutulan dan Tinubau. Okey, Min pun jawab Tinubau, Mandapun, Bobutulan. Siapa pemenang yang pantas jarinya menekan? Pengelaras boleh cari siapakah pemenang. Okey, kita sudah ada pemenang untuk soalan kedua. Norain Abdul Razak. Siapa anda kenal ni dah saya tahu. Memang orang-orang seni juga ini. Kalau saya jawab nanti saya boleh menang. Okey, tahniah diucapkan untuk soalan kedua. Jawapan anda betul. 3 aksesori yang digunakan oleh penari lelaki dalam tarian Sumaranun iaitu Tinubau, Mandapun dan Bobotulan. Okey. Dan soalan kita yang terakhir. Saya kalau boleh kita bagi orang lain pula yang menjawabnya ya. Yang menang tahniah. Soalan yang ketiga. Apakah props yang digunakan dalam tarian Sumaranun? Apakah props yang digunakan dalam tarian Sumaranun? Tadi di penghujung-penghujungnya tu, clue dia tu. Di penghujung-penghujungnya tu ada disebut oleh panel kita tadi. Senang saja. Siapa jawab? Giles Studio Channel, Ajung. Min pun Ajung. Siapa? Ashley Loduni pun Ajung. Okey. Mungkin pengelaras boleh cek siapa pemenang kita. Okey. Saya tunggu ya. Okey, dia bilang Giles Studio. Tahniah. Jawapannya Ajung. Ujung-ujung Ajung. Okey. Tahniah diucapkan. Okey. Alan James, Sumaranun adalah sejenis tarian yang ditarikan dari suku kaum Iranun dan merupakan tarian yang diadaptasi ritual yang dikenali sebagai Marinam. Thank you Alan James atas perkongsian info menarik. Terima kasih. Okey, kepada pemenang-pemenang tadi kita ada pemenang Min bagi soalan pertama, Norain bagi soalan kedua dan juga Giles Studio Channel bagi soalan ketiga. Tahniah diucapkan kepada semua pemenang dan boleh berhubung dengan pengelaras kita Puan Resti, Cindy, okey, di talian yang tertera di live chat kita. Dan untuk anda semua teruskan bersama kami akan adakan segmen-segmen menarik lagi dalam program Kupi-Kupi Budaya, anjuran bahagian kebudayaan dan kesenian Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Dan mungkin hari ini kita mengenali tentang suku kaum Iranun. Mungkin di episod yang akan datang kita akan mengenali lagi suku kaum kita yang terdapat di negeri Sabah. Teruskan bersama kami dalam laman rasmi Jabatan Hal Ehwal Pelajar
Jangan lupa untuk mewar-warkan kepada rakan-rakan anda, kepada pelajar-pelajar UMS, kepada pelajar-pelajar yang bakal masuk ke Universiti Malaysia Sabah. Welcome to UMS kepada pelajar-pelajar baru, dan jangan lupa teruskan bersama kami di Jabatan Hal Ehwal Pelajar ataupun JHEP UMS Official melalui YouTube dan juga Facebook, dan akan dimaklumkan program-program yang menarik di channel tersebut. Jangan lupa like, share and subscribe yang paling penting. Okey, demikian dari saya untuk last kita, terakhir kita di slot ini. Saya Ana Rich, atau lebih dikenali oleh pelajar-pelajar semua Kak Ana. Terima kasih kerana setia bersama kami dari awal hingga akhir. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye.